Menurut Theodorson, komunikasi ditarifkan sebagai penyebaran maklumat, idea, sikap atau emosi dari seseorang atau kumpulan ke orang lain, terutamanya melalui simbol. Secara umumnya, komunikasi adalah perkongsian maklumat antara dua orang atau lebih untuk mencapai persefahaman bersama. Teori pula adalah sekumpulan prinsip atau kepercayaan yang berfungsi untuk menjelaskan atau memahami satu fenomena. Menurut Kaplan, pembentukan teori bukan hanya untuk menemukan fakta yang tersembunyi, tetapi juga untuk melihat fakta, mengorganisasikan dan mewakili fakta tersebut. Teori pertukaran sosial diadaptasikan oleh George Hermans pada tahun 1958 bagi menjelaskan bahawa hubungan rangkaian interaksi antara dua pihak adalah berdasarkan anggaran ganjaran dan hukuman. Dengan kata lain, teori pertukaran sosial mencadangkan bahawa tingkah laku sosial adalah hasil dari proses pertukaran yang bertujuan untuk memaksimumkan faedah dan meminimumkan kos. Sejarah teori pertukaran sosial. Teori pertukaran sosial ini diperkenalkan oleh George Hermans yang merupakan seorang ahli sosiologi melalui bukunya iaitu Social Behaviour as Exchange pada tahun 1958. Pada mulanya, Hermans mengkaji kumpulan kecil dan mempercayai bahawa mana-mana masyarakat, komuniti atau kumpulan dilihat paling baik sebagai sistem sosial. Melalui kajian kumpulan kecil tersebut, Hermans mula melihat ganjaran dan hukuman yang masing-masing ahli kumpulan itu dapatkan dari satu sama lain. Beliau kemudiannya membangunkan kerangka elemen tingkah laku sosial iaitu interaksi, sentimen dan aktiviti. Beliau menggunakan kerangka elemen tersebut untuk melakukan kajian ke atas beberapa kumpulan dan kajian ini diterbitkannya dalam buku pertamanya iaitu The Human Group. Kemudian, Hermans mula menjelaskan tahap situasi sosial yang paling asas iaitu tingkah laku sosial asas. Tingkah laku sosial ini melibatkan sekurang-kurangnya dua orang berinteraksi dengan satu individu yang sama ada memberi penghargaan atau menghukum tindakan individu yang lain. Hermans kemudian mengemukakan beberapa cadangan yang berteori tingkah laku sosial sebagai pertukaran barang material dan bukan material seperti masa, wang, usaha, persetujuan, prestij, kuasa dan lain-lain. Hermans berkata bahawa setiap orang memberikan ganjaran dan menanggung kos dan mereka berharap untuk menerima ganjaran sebanyak mana yang mereka berikan kepada orang lain. Hermans bukanlah satu-satunya individu yang mengembangkan teori pertukaran sosial ini. Salah satu ahli sosiologi yang mempunyai teori pertukaran sosial yang maju ialah Peter Blau. Berlainan dengan Hermans, Peter Blau tidak memberi fokus pada tingkah laku dan sebaliknya memfokuskan teorinya pada konsep seperti pilihan, minat, keluk ketidakpedulian dan juga penawaran dan permintaan. Temu menurut Kamus Pelajar edisi kedua merupakan satu bentuk perjumpaan yang bertujuan untuk soal jawab, berbual atau sebagainya. Dr. Ashraf Wajdi Dusuki telah menyatakan janji sering dikaitkan dengan satu ungkapan pepatah Melayu iaitu lembu diikat dengan tali dan manusia diikat dengan janji bagi memperlihat janji sebagai satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Dalam web temukan pengertian telah mendefinisikan talian sebagai satu istilah yang digunakan untuk memberi satu gambaran semasa rangkaian internet dihubungkan. Secara keseluruhan, temu janji dalam talian merupakan satu bentuk pertemuan yang dilakukan dengan seseorang tanpa bersemuka, sebaliknya menggunakan capaian internet melalui penggunaan aplikasi yang ada seperti video call atau sebagainya. Menurut Hermans, terdapat 5 prinsip anaian teori yang dinyatakan. Yang pertama, jika tindak balas terhadap sesuatu rangsangan memperoleh manfaat, maka tindak balas tersebut akan dijangka berulang terhadap rangsangan yang sama. Yang kedua, sekiranya seseorang bertindak dalam memberi ganjaran atas perilaku orang lain dengan kerap, maka perilaku tersebut juga akan menjadi semakin kerap untuk berulang. Ketiga, jika pengulangan perlakuan tersebut adalah kerap, jadi perlakuan tersebut akan memperoleh manfaat yang banyak. Yang keempat, semakin kerap ganjaran diterima oleh orang lain atas tindak balas mereka, maka tindakan tersebut akan menjadi semakin rendah nilainya. Dan yang kelima,
Jika mengalami kerugian ketika berurusan dengan individu lain, maka semakin tinggi seseorang berkemungkinan untuk mengembangkan emosi. Seterusnya, menurut Sabatli dan Shehan, terdapat 6 andaian yang dikemukakan. Yang pertama, mencari serta melihat ganjaran yang diberikan dan bertujuan untuk mengelakkan daripada hukuman terjadi. Yang kedua, semasa proses komunikasi, keadaan tersebut akan menyebabkan keuntungan dimaksimumkan dan kos yang perlu dikeluarkan dapat diminimumkan. Yang ketiga, dalam memperoleh maklumat, manusia boleh melakukan sesuatu secara rasional kerana mereka memikirkan tentang ganjaran, kos dan perkara yang lain sebelum melakukannya. Yang keempat, aturan akan digunakan bagi individu dalam menghitung ganjaran dan perbezaan kos sesama lain. Yang kelima, kecenderungan seseorang dalam melihat perilaku individu terhadap orang lain dalam interaksi yang berbeza. Dan yang keenam, jangkaian nilai ganjaran yang makin besar akan menyebabkan nilai ganjarannya menjadi kecil pada masa akan datang. Konsep utama dalam teori pertukaran sosial. Pertama, keuntungan, benefits. Keuntungan ialah kelebihan dan ganjaran yang diperoleh oleh seseorang itu hasil daripada hubungan sosial bersama pasangannya. Setiap individu akan memilih keuntungan. Keuntungan yang diperoleh tidak sama dan bergantung kepada individu tersebut. Keuntungan termasuklah perhatian, kasih sayang, wang ringgit dan sebagainya. Keuntungan boleh dikelaskan kepada keuntungan positif dan negatif. Bagi keuntungan positif berlaku apabila keuntungan melebihi kerugian. Sebaliknya bagi negatif, kerugian melebihi keuntungan. Dan seterusnya, kerugian, kos. Kerugian merupakan perkara negatif yang kita dapat hasil daripada sesebuah hubungan. Kerugian seperti pembaziran masa, wang ringgit, kesihatan dan sebagainya. Terdapat 2 teknik yang digunakan bagi mengurangkan kerugian yang berlaku. Yang pertama, tahap pembandingan, comparison level dan menilai alternatif, evaluating the alternative. Kelebihan teori ini ialah membolehkan jalinan dalam hubungan. Janji temu dalam talian sangat sesuai untuk mereka yang tidak selalu berjumpa dengan orang di luar talian. Contohnya, mereka yang mempunyai kumpulan rakan yang kecil menyebabkan kesukaran untuk berjumpa dengan orang baru. Teori ini menjelaskan bahawa suatu hubungan setiap orang akan selalu memperhitungkan ganjaran dan kerugian. Dalam konteks temu janji dalam talian, chatting adalah proses dilakukan untuk memudahkan kaedah pertukaran maklumat. Perkembangan hubungan dan keakraban antara individu yang sepadan ditentukan melalui proses interaksi. Interaksi adalah rangsangan daripada mesej yang disampaikan dan diterima oleh individu. Perasaan akan wujud yang merupakan sifat luaran dilihat melalui sikap individu sama ada positif atau negatif. Hal ini menyebabkan kestabilan dalam sikap dan hubungan. Teori ini juga mempunyai kelemahan dan kritikan, iaitu tujuan utama hubungan adalah keakraban atau hubungan yang rapat, tetapi itu tidak selalu berlaku. Dalam teori ini, hasil akhir dalam sesebuah hubungan adalah berdasarkan nilai atau tahap keuntungan serta nilai pengorbanan yang dilakukan. Kriteria untuk menilai hubungan individu ditunjukkan melalui tingkat perbandingan atau comparison level. Standard ini adalah berdasarkan pengalaman daripada individu, iaitu apabila gadis menjalinkan hubungan dengan rakan lelaki, ganjaran hubungan interpersonal dengan lelaki tersebut diukur berdasarkan pengalaman dengan rakan lelaki yang sebelumnya. Semakin bahagia individu dalam hubungan interpersonal sebelumnya, semakin tinggi tahap perbandingannya. Melalui teori pertukaran sosial, dapat dikatakan bahawa hubungan individu yang sedia ada akhirnya akan hilang disebabkan tiada manfaat walau apa pun lagi. Komunikasi dirasakan tidak lagi mendatangkan faedah atau penghargaan. Individu berkemungkinan akan mencari pasangan dan sumber baru dan proses ini dijalankan setiap hari. Secara keseluruhannya, teori pertukaran sosial berfungsi dalam hubungan yang dijalinkan atau interaksi di antara masyarakat dengan menjadikan suatu hubungan itu dihargai walaupun terdapat keuntungan dan kerugian yang tersendiri. Seperti yang telah dijelaskan, kerugian dalam suatu hubungan itu terdiri daripada perkara yang negatif, manakala keuntungan itu pula melibatkan manfaat yang diperoleh melalui hubungan yang dijalinkan. Dalam teori ini juga menjelaskan apabila perkara asas dikuasai, ianya dapat menentukan sama ada hubungan yang dijalinkan itu lebih ke arah yang positif atau lebih ke arah yang negatif. Sebagai contoh,
Hubungan yang positif itu dilihat dari segi keuntungan akan melebihi daripada kerugian, manakala hubungan yang negatif itu pula adalah sebaliknya. Walau bagaimanapun, teori ini juga jelas mempunyai kelebihan dan kelemahan yang tersendiri, iaitu teori ini membantu untuk menyatukan atau menjalinkan hubungan di antara individu, namun hubungan yang sempurna itu perlu dilihat juga daripada pengorbanan di antara satu dengan yang lain dalam mempertahankan hubungan yang dijalinkan untuk kekal dalam jangka masa yang lama.